أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. Kita baca dulu 5 ayat. Ayat 51 hingga 55. Kita cuba tengok huraian dia, makna dan huraian. Kalau ada masa kita baca pula 50 ni sampai ke 60. Ambil 10 ayat dah. Tengok satu-satu dah. Ayat pertama yang kita baca tadi iaitu ayat yang ke-51. Qala fama balul qurunil ula. Terjemahannya, qala telah berkata, siapa kata? Fir'aun. Fama balul qurunil ula. Jika demikian, bagaimana pula keadaan kaum-kaum yang telah lalu? Apa dia ni? Fir'aun tanya, kalau lagu itulah Musa, muduk sebut agama yang kita warisi daripada nenek moyang ni tak betul. Pas lagu mana umat-umat dulu, umat Nabi Nuh dulu, kaum Nabi Lut dulu. Pas lagu mana dia tanya? Ni hujah biasa je. Orang ni dia kata kalau tak betul pas orang dulu lagu mana? Main sipi tu lelah semua. Tanya orang dulu pula. Apa berpening orang dulu buat mari kita? Jawapan Nabi Musa yang mengandungi keterangan dan bukti yang jelas tidak diendahkan oleh Fir'aun. Kalau nak kira hujah, mampu dah hujah dia ni. Kerana dilihat hujahnya lemah. Bila dia lemah Fir'aun tu, nak jawab tak boleh. Halah hujah, dia tanya kelik. Dia bertanya, apa hal tentang umat-umat dahulu seperti kaum Nabi Nuh
kaum Ad, kaum Lut, kaum Samud dan sebagainya. Mereka itu menyembah berhala, tidak menyembah Tuhan seperti yang dikatakan oleh Musa. Sebenarnya soalan dia tu ada jawab pedah sebenarnya. Kita tengok kadang-kadang orang tu dia menanya, tidak jawab dah soalan. Dia kata kalau tak betul sembah berhala ni, belah mana umat Nabi Nuh? Tak kalulah Nabi Musa nak jawab kelik. Mu tak tahu kau umat Nabi Nuh kan tergelar air kan? Kita tak dengar kata Nabi Nuh. Kaum Lut, kaum Samud, Nabi Saleh tu. Semua kaum-kaum ni musnah ke mana sudahnya, gapo dia kihnya, kih tak dengar Nabi. Kalau tak dengar Nabi Nuh, tak dengar Nabi Lut, tak dengar Nabi Syuaib, tak dengar Nabi Saleh, sudahnya musnah belaka. Mati dalam kehinaan. Belah tu juga kalau mung dilawan aku, hei Firaun, sepatut Musa boleh jawab lagu tu. Tak, nampak di soalan dia tu sebenarnya dia belik dia dah. Kalau lah sekiranya kaum Nuh tu duk lawan Nabi Nuh, molek-molek ada tak duk karang. Kaum Nabi Lut tak kena balik bumi bila lawan Nabi Lut ada hengga juga tanya lagu tu dah. Tiba-tiba dia tanya soalan tu boleh jawab pedah. Jadi Nabi Musa ni boleh jawab kelik dah. Lagu tu lah berlaku pokok ni bila tak dengar Nabi. Kalau mung tak dengar Nabi juga seperti aku ni, lagu tu lah juga jadi je. Faham ke? Kemudian ayat yang ke 52 pula. Qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadillu rabbi wa la yansa. Nabi Musa pun jawab, pengetahuan mengenainya ada di sisi Tuhanku, tertulis di dalam sebuah kitab. Tuhanku tidak pernah keliru dan ia juga tidak pernah lupa. Tengok Nabi Musa ni tidak jawab seperti kita nak jawab. Sebab apa? Sebab Tuhan ajar jawapan dia. Ingat lagi tak Nabi Musa ni dengar ke hujan boleh dengar hujan, takut bunyi hujan tak dengar. Dulu kita dengar. Jadi Nabi Musa ni dia jawab, dia tidak jawab dengan fikiran dia. Tuhan ajar jawapan lagu ni. Jadi Nabi Musa ni jawapan dia tidak jawapan hak Tuhan ajar. Sebab itulah kita kadang-kadang kita duk fikir bila kalau orang kata gapo-gapo dari agama kita duk cari nak royak nak buat lagu mana ni hujah ni. Dia sebenar kita royak gajah rimau yang membuka hati dia nak faham. Dia nak berasa patah hujah dia Tuhan yang buat. Sebab tu kita jawab dengan irama yang Nabi ajar. Kalau main logik akal nak berdebat dengan dia kan, dia tak sudah. Cuba tengok bila Nabi kita, bila orang kafir tanya, jawapan dia kita berasa macam tak kemah je. Tak kemah tu mengikut logik kita. Tapi jawapan tu jawapan ya Tuhan ajar. Sebab Nabi ni dia terima wahyu. Tutup belakang duk jendela takut geger bunyi hujan. Masuk juga bunyi ni. Orang panggil tidak soundproof juga. Baik. Jadi dia jawab lagu mana? Hak tu suruh Tuhan dia kata. Belah mana umat Nabi Lut, belah mana umat Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Syuaib semua tu suruh Tuhan. Sebab Tuhan tidak keliru, Tuhan tidak pernah lupa. Dia beri balasan yang setimpal. Tu jawapan Nabi Musa. Maknanya hal itu adalah perkara ghaib. Tiada siapa yang mengetahui melainkan Allah. Kita yang tahu benda ghaib ni bila Tuhan royak dalam Quran, bila Nabi sebut melalui hadis dia. Ni benda ghaib ni jangan kita duduk pandai nak reka-reka. Termasuklah ganjaran pahala
buat sesuatu amalan. Misalnya kalau dia sebut ganjaran pahala puasa hari ke-10 Ashura. Bila hari ke-10 tidak lusa kan ni? Bakal puasa belakang, Mizi puasa dah. Hari Senin ni, 10 hari bulan, lulu puasa dah. Bakal puasa belakang. Pasalnya, Nabi sebut situ, diampunkan dosa pada tahun sebelum dan selepasnya. Besar tu. Sedang molek tu, hari Isnin hari tu. Puasa. Jadi, nak gapo seandainya? Ganjaran gapo dia pahala yang boleh daripada amalan kita, orang lain tak boleh tutu melainkan Nabi ataupun Tuhan royak sendiri. Faham ni? Pasal apa? Benda gaib, benda gaib. Nak betul pala otak hak ni payah orang Melayu kita ni. Dia boleh terima ikut dan ikut si orang royak. Dia puasa sedap. Orang keramak ni royak ni. Benda gaib tak boleh. Ni ingat molek. Benda gaib, benda hak mata tak boleh tengok. Hak tak boleh kesan dengan panca indera kita, kena dengan mulut Nabi. Kalau orang lain royak juga mengarut. Nampak situ tak? Duduk situ dulu. Jadi tak ada siapa mengetahui melainkan Allah. Dialah yang menetapkan dan mengira amalan mereka. Tiada siapa yang terlepas daripada catatan amalannya, maupun besar ataupun kecil. Kalau kita boleh terasa lagu tu, tak apa dah. Setiap kita celik mata adik pagi, melekat tulis belakang. Kerja melekat je tulis. Kita pergi kedai kopi dia tulis. Pergi beli lauk dalam merkit pun dia tulis. Mari semayang sama telah dah dia tulis. Ada benda-benda hak lari sikit daripada hak hukum Tuhan, hak Nabi ajar, tentu dia tulis. Pas nak tahu lagu mana, sesok dia buka boleh tahu, kita tengok. Ni bulan Ogos, pukul 11 pagi, puak-puak kita datang tu makan nasi ngesuk. Tidak itu ya banyak dia. Puak-puak kita makan nasi ngesuk belakang. Pukul 11 tadi. Baik. Dia catik ke apa? Kalulah bahasa kita makan tu, turut sunnah Nabi. Pakali kita buat dosa pula, pergi buat macam-macam lah. Nak royaknya tidak terlepas walaupun sekelip mata. Catik ten ia melekat tulis. Situ dia. Baik. Tak kira amalan tu besar, sama telah lah kalau amalan tu besar, amalan kecil punya kutik tulis semua. Pak kita kata cekak kau tulis. Bukan kita ni melekat. Tak tidur, tak makan, tak mengatuk, tak lapar. Tu dia, pesi dia, tak letih. Tu melekat. Tuhan pula tidak akan tersilap. Ni. Sengaja Tuhan buat atas dunia ni, buat tiap manusia tahu kesilap. Naik salah. Ni cuba tengok ni. Tak ada lagi salah ni. Jumpa hak salah sebab manusia. Buat keputusan salah. Buat perancangan salah. Cuba tengok Malaysia kita tu. Habis berbilion-bilion, ribu juta. Gapo dia? Buat dasar sekolah mengajar sains dan matematik bahasa Inggeris. Dia panggil gapo dulu kan dulu? Dia pergi kursus mula. Habis kihnya Perdana Menteri masa tu nak buat. Pasal tu tak nak pakat orang putih, ngaji orang putih berlaku cikgu. Hak cikgu hak tak reti bahasa Inggeris pun kan berlepak lidah-lidah. Nak suruh orang ni reti. Gapo bila dia pergi luar negara, dia tengok pegawai tak reti kecik Inggeris. Marah tu marah mengamuk dia tu, buat satu dasar sebab dia ada kuasa. Habislah berbilion-bilion. Pahala ni lagu mana? Klik kau Melayu semula. Habis piti ayat tu gimana? Nanti jawablah di akhirat.
Pasal apa? Perancangan salah. Tu nak royak perancangan besar. Tuhan tak ada sorak rambut tak salah. Tepat, jitu, accurate, smart, habis lengkap. Itu kerjaan Tuhan. Kira bercara dia tak akan mipak, tak akan salah. Dia hitung amalan kita. Esok dia sorak amalan, tak ada orang boleh komplain. Tak ada orang kata nak buat komplain ni sorak rayuan. Sebab apa? Melekat catik salah, tak ada. Masing-masingnya bila terima suara amalan, kalau amalan tu tak molek, duk kutuk diri sendiri, celaka aku masa atas dunia dulu. Tu yang dia sebut dalam surah-surah akhir, dalam Quran dia sebut lagu mana gambarnya orang menyesal bila terima suara amalan. Nak royak apa? Tuhan ni tidak tersilap, tidak terlupa, bahkan diberinya pembalasan yang setimpal. Fir'aun sendiri tidak mengetahui nasib umat-umat terdahulu, sama ada menerima bahagia ataupun celaka. Tak ada siapa dia boleh royak kecuali bila Tuhan sebut dalam Quran. Betul tak? Baru kita boleh tahu, ataupun perkhabaran daripada Nabi kita, baru kita boleh tahu. Ni ayat yang ke-53 pula. Alladhi ja'ala lakumul arda mahda wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas samai ma'a fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Bila-bila tu cuba tengok irama Al-Quran. Ni nak ayat mukjizat Al-Quran. Gapo dia boleh perasan? Dalam Quran kita tengok keseluruhannya, hampir seluruhnya ujung dia serupa. Pergi dikit barak. Mizi, nampak tak ni? Bunyi serupa. Nanti nak baca dah. Tidak ada uang bulan tajuk 3 je. Ujung serupanya. Tuhan buat. Tuhan dia, kalam dia ni kalam yang semak, kita dengar sedap. Alladhi ja'ala lakumul arda mahda wa salaka lakum fiha subula. Tidak serupa bunyi. Wa anzala minas samai ma'a fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Tidak bunyi ta'a belakang. Tengok Quran tak kocak. Tengok surah kecil. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Ma adraka Mal-Qari'ah. Tak ada bunyi. Macam li'ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Tapi perasan ke tak? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tika baca Quran cuba perhati tak? Hak dia jenis berhenti dengan isab, ma'ab, matab. Suruh tengok. Cuba perhati. Inilah orang mukjizat Quran ni kan. Dia tu nak cerita benda besar, benda dasar, benda yang tak litik, tapi bunyi pun serupa. Nampak sini tak? Apa makna dia tadi? Dialah Tuhan yang telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan, dan Dia telah mengadakan bagi kamu padanya jalan-jalan lalu lalang, dan Dia juga telah menurunkan hujan dari langit, maka kami keluarkan daripadanya berjenis-jenis tanaman dan buah-buahan yang berlainan keadaannya. Ini Tuhan bakit. Cuba kita perhati dulu sebelum tengok huraian dia. Dia kata dia tu Tuhan tu. Dia buat apa? Dia buat bumi ini sebagai hamparan. Ini orang dia tafsir secara zahir, dia kata ni dalil menunjukkan bumi ni bukan bulat, dia kata. Dia kena faham sini. Hamparan maksud tu kita tengok ni macam dia, walaupun dia bulat, kerana dia lebar kan, jauh tu, nampak dia terhampar. Lepas tu Tuhan kata dia juga buat jalan untuk kita lalu. Walaupun kita tengok JKR duduk plus syarikat-syarikat jalan duk buat jalan, tapi hakikatnya Tuhan kata dia yang mengada. Dia yang memberi ilham kepada manusia supaya buat jalan. Untuk apa? Untuk manusia mudah nak lalu pergi mari.
Lepas tu gapo lagi dia royak? Tuhan dia bakit. Dialah yang menurunkan hujan daripada langit. Turun hujan tu jatuh atas bumi, maka dia keluarkan dengannya. Dengan gapo? Dengannya tu dengan air daripada langit. Bumi ni kalau tak ada air hujan mari daripada langit, dia tidak akan jadi gapo satu, kering kotor. Tapi kerana hujan tu, tengok hujan tu. Dan kita pun kita kena faham. Butiran titisan air hujan yang Tuhan buat turun tu perancangan yang rapi. Dia tidak turun saja-saja. Sukatan dia sudah tersorak sejak azali. Supaya ni dia nak turun dekat masjid kita ni pukul 7.20, pukul 8.20. Dia turun ni kan sebanyak mana, tengok hujan ras sebentar, lepas tu berhenti. Dia saja-saja jadi. Kita tak ada perancangan Tuhan. Aku nak turun berapa titik. Titik tu dalam pengetahuan dia. Sebab apa? Cukup dengan keperluan dia. Apa dia buatnya hujan sikit? Sebab apa dalam bulan 12 dia buat hujan banyak? Kita tak boleh nak fikir tu. Semuanya atas bijaksana dia. Itu nak royak akidah kita. Setitik pun tidak mipak. Kalau dalam jadual dia, kata lewat lolok 17.365 titik. Ni hujan nak turun ni masjid kita ni. Tak mipak walaupun setitik. Tu turun lagi tu. Jadi kalau kita duk perhati benda-benda gini, kini orang panggil kan. Dengan tak ada pasal-pasal orang panggil boleh pahala. Kalau kita mikir lagu tu. Tengok air hujan kata Allah Tuhan buat turun. Bapa dia buat turun sikit. Itu atas pertimbangan dia, atas bijaksana dia. Nak suruh pohon kayu ni segar, kena waktu ubik sebanyak ni. Kalau banyak berdoa, jadi lipoh. Orang panggil carut air dah. Tapi kena pada tempat dia buat lagu tu, buat lagu ni. Pasal apa? Dia keluarkan dengannya berjenis-jenis tanaman, buah-buahan yang berlainan keadaannya. Kita baca dalam buku sekolah dulu kan. Dia buat seorang pengembara. Dia berjalan tu. Dia duduk sandar di pohon kayu yang besar. Bila dia duduk sandar di pohon kayu besar, dia pun duduk tengok, nak mikir dia. Dia rengok ala kata dia tengok buah kecil-kecil macam buah gapo ke panggil, buah mata ayam, pohon gapo dia tak royak kecil. Lepas tu dia tengok pohon tu kecil tapi buah besar. Kita katalah pohon akar ke, besar buah dia tapi pohon tak besar mana. Berbanding dengan dia duduk nyala tu 2-3 meluk tapi buah kecil. Dia pun marilah nak kritik. Ni tak tahu cerita royak, cerita bacaan ingat di sekolah mula. Dia pun kritik, dia kata, Tuhan ni buat apa buat lagu ni, dia kata. Pohon ni kecil, dia kena pikul buah besar. Tak geraklah dia kata. Ni pohon besar gini buah kecil, dia kata. Tak betul. Dia cuba nak kritik. Tiba-tiba buah dia duduk nyala tu jatuh kena hidung dia. Teng jatuh. Kalau buah besar belok di hidung aku, dia kata. Nampak tak? Dia terfikir, inilah nak royak bijaksana Tuhan. Nampak tak sana? Dia nak komplain. Dia kata sepatut pohon besar, buah kecil. Faham kau cerita ni? Kalau pohon besar, dia kata patut buah besar. Jadi pohon besar ni kena orang ginyan dah. Bila nyala jatuh atas hidung dia pun sapu. Nasib baik dia kata ada besar clicking ni. Kalau buah ni buah geriyang, apa ke hospital lana nak kena atas hidung lah. Nampak dari situ. Jadi Tuhan ni bijaksana. Dia buat sesuatu benda tu mengikut aturan dia. Selanjutnya Nabi Musa menyatakan lagi bahawa Tuhan yang ditanyakan oleh Firaun itu. Firaun dia tanyalah Musa, mula sebut Tuhan tu siapa dia? Tidakkah aku ni Tuhan? Ana rabbukumul a'la. Itu perkataan Firaun. Ana aku rabbukum Tuhanmu. Dia kata ke rakyat dia, al-a'la yang maha tinggi. Sedap dia tu. Mengaku Tuhan. Dialah yang telah menjadikan bumi ini dan manusia dengan keadaannya sedia terbentang untuk mereka diami. Inilah rahmat ya Tuhan bagi kita. Kita duduk atas muka bumi ini. Diadakan jalan di atas bumi bagi mereka supaya mudah berpergian ke mana-mana. Tuhan itu juga yang menurunkan hujan dari langit
untuk kepentingan semua hidupan bumi. Tu. Kemudian ayat 54 pula, kulu war'au an'amakum inna fi dhalika laayatil liulin nuha. Makanlah kamu daripadanya dan berilah makan binatang-binatang ternak kamu. Puh-puh kayu hok Tuhan beri, segala tanaman-tanaman ni untuk mu makan dan tanaman tu mu makan. Jadi mu bagi kira lah tanaman-tanaman ni hok mana patut we kelembu. Masuk dalam rok tu cari pucuk-pucuk gapo tu orang panggil tak? Cari gapo dia? Pusing tak boleh makan, ambil lah balik lidah mampu. Cari pucuk kayu, cari batai pisang, bui ke lembu, untuk lembu. Kita pula carilah buah-buah, buah durian, buah lasak. Jangan pula tukar buah-buah durian, buah sedap ni wika menatang. Waktu tu pandailah kita tengoknya. Jadi Tuhan bui ni, peruntukan dia bui ni cukup dah atas muka bumi ni. Buah-buah kayu dengan daun-daun kayu dengan segala tumbuhan ni untuk mu dengan menatang. Kamu bagi dengan menatang. Hak mana patut mu ambil, hak mana patut menatang ambil dah. Jadi sesungguhnya semuanya itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kemurahan Allah bagi orang-orang yang berakal fikiran. Kalau nak mikir, sebab itulah ulama-ulama menyebut depan kita ni ada dua ayat. Satunya dia panggil ayat makru'ah. Dan yang kedua kita panggil ayat manzurah. Ayat makru'ah ialah ayat yang dibaca. Hak mana? Ni dah kulu war'au an'amakum tu contoh ayat makru'ah. Ayat yang dibaca. Ayat yang manzurah ialah bila kita tengok segala kejadian langit bumi, segala kejadian makhluk yang kita ada di depan kita ini, kita fikir, kita bermuhasabah untuk kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua dah, ayat makru'ah, ayat manzurah. Ayat makru'ah tu ayat Quran, ayat kita tu hukum hakam tu. Ayat manzurah, ayat yang kita tengok. Jadi dua-dua ni boleh memberi manfaat kepada manusia sekiranya manusia ini mempunyai akal fikiran. Ni kena ingat. Agama Islam ni agama yang selari dengan akal fikiran manusia. Oleh kerana itu sebarang bentuk yang boleh merendahkan, merosakkan akal, Islam haramkan selalu. Sebab tu arak tak boleh minum. Barang-barang khayal sebab merosakkan akal. Sebab itulah dalam agama kita, agama yang dia selari dengan pemikiran dan akal kecerdikan manusia. Hujah-hujah dan dalil-dalil berpijak di atas akal. Dia tidak boleh dalam agama ni orang panggil menyekat pemikiran dan memandulkan akal. Gapo dia? Percaya benda-benda khurafat. Itu boleh merosakkan akal. Sebab tu dalam agama kita, agama Islam ni agama ditegakkan dengan hujah. Dia buat mari dalil Quran, dia supiki benda ada logik. Sebab tu kata kalau nampak bodoh ni dia bukan agama. Kalau nampak bodoh bukan agama selalu. Dengar kalau ustaz kecik kalau tubik buah bodoh tu cek tu dengar. Kalau sebutnya nak tahu hukum, selok tabir tanya Nabi. Ni. Tak dengar? Tengok cikgu Hasan dalam video ni. Orang dulu ni dia kata bila nak tahu hukum tengok hadis sahih ko, hadis palsu ko, hadis dhaif ko. Orang dulu popok wali dia kata buku tabir tanya Rasulullah. Boleh ko hadis ni? Boleh. Ni orang panggil benda yang memandulkan akal. Kena aku akal fikiran. Jadi ilmu mengaji tu, hak ulama-ulama kita buat, hak Nabi asal tu tolak ke tepi. Pakai berapa? Pakai selok tabir. Ni nak membodohkan manusia. Faham? Tempat tu dia kata, agama ni sesuai dengan orang yang boleh mikir. Lagi cerdik, lagi kita dapat hujah agama. Okay. Jadi nak suruh pok-pok kita, biar boleh beza lah kata. Kalau dengar hak ustaz ni biar boleh beza kata. Hak ngaruk dengan tak ngaruk. Kita ngaji lama dah kan. Hak jenis tak ada hujah. Bila kita tanya,
Sedap dia ke Cik Amu dengar tadi. Dia dalam video tadi. Dia kata, orang royak jatuh. Dia kata, dada dalam kita. Dia pun nak caya. Amu tidak paksa nak caya. Muka cerita orang royak. Orang royak apa-apa. Muka lagu tunya pula. Tapi gaya royak tu suruh orang caya. Lepas dia kata pula. Dia royak cerita pelik-pelik. Cerita ke apa? Perang tergelam dalam sungai ni. Tergelam terkejut Tok Wali. Dalam sungai ni. Jadi banyak benda tanya tak lemah kau tak apa. Cerita dia kata dia mau nak caya dia mau tak sah. Kau orang tak buat mengajar lagu tu. Cerita pok ni, cerita awal selamat boleh lagu tu. Ni agama ni. Tapi duk liku molek ada, dah liku dosa nyepak ambil video tu kau nyepak tengok pakak puh tu kau. Mana duduk akal fikiran kita. Nak royak lah ni duk perang bukan perang orang jahil lah ni perang hak tok lebah mengaruh. Tok lebah khurafat yang merosakkan akal dan manusia. Punuh agama kita hak lagu ni dah. Ni dunia akhir zaman. Ya Nabi sebut dajjalun kadzabun dalam hadis Nabi. Dajjal yang pendusta. Ni dajjal sebenarnya ni. Dajjalun kadzabun. Dajjal yang pendusta. Al ulama usu, ulama jahat yang memutablikkan fakta-fakta dalam agama. Okey. Setelah bumi mengeluarkan berjenis-jenis tubuhan, dipersilakan memakannya sama ada untuk manusia maupun binatang ternakan. Dia berdua sini. Manusia pun boleh makan, binatang pun boleh makan. Macam sebut tadi, bagilah dengan binatang. Hak patut wikam binatang, hak patut makan kita, ambil kita. Sesungguhnya semua yang disebutkan itu menunjukkan bukti tentang kudrat dan kebesaran Tuhan. Bahawa tiada Tuhan melainkan dia. Bukti tersebut berguna untuk orang yang sihat akal fikiran. Tengok dia sebut semacam. Nak orang yang sihat akal. Boleh mikir. Hak mana betul, mana salah. Betul salah ni kena tengok hujah. Bukan tengok kau serban dia. Bukan tengok kau puak kita. Bukan tengok kesedap kecek. Kita tengok hujah mari mana dalil. Hujah royak seorang. Dia kena jolok rapat ke hadis. Walaupun kalam ulama. Ulama boleh buat tubik pendapat. Tapi pendapat dia tidak terhenti dekat pendapat dia. Tapi dia jolok lagi rapat ke hadis. Itulah dia ulama-ulama macam Imam Syafi'i. Tengok dalam kitab dia tulis. Akhir-akhir pendapat aku mana? Dia pegang kepada hadis. Imam Nawawi lagu tu. Ibnu Hajar pun lagu tu. Imam Sayuti pun lagu tu. Hak bahasa tulis mengarut ni, hak tak tahu lagi di mana. Dia tulis. Pas kalau orang tekan tanya, cerita je. Kamu tidak paksa dah, mau nak caya. Tengok tu. Pas boleh buat ngaji ke muka lagu tu. Dia kecik setahun tu boleh caya lagi. Bila dia kata cerita je. Muka ambut jumpa tu kak. Betul tak tahu, tak tahu. Dia mula dengar. Dia mula caya. Pulak dah. Dan ayat akhir kita baca tadi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumilah kami ciptakan kamu dan ke dalamnya kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya pula kami akan mengeluarkan kamu sekali lagi. Ini Tuhan royak orang panggil perjalanan hidup kita. Mu kena ingat molek mu mari daripada bumi. Pas mu nak klik ke bumi. Pas daripada bumi pula mu akan tubik sekali lagi. Tubik itu tak masuk dah lah. Gapo dia makna dia? Setelah menerangkan bumi yang faedahnya bukan sekadar di dunia, malah jalan yang akan membawa benar ke akhirat, maka Allah menerangkan manusia dijadikan daripada bumi. Allah menciptakan benih manusia daripada bahan-bahan yang asalnya daripada bumi atau tanah. Sebab benih tersebut asal daripada zat makanan yang dimakan. Itu sebenarnya. Hak buat daripada tanah sungguh Nabi Adam. Kita ni mari daripada benih. Tapi sebenarnya dia kata benih tu mari mana? Benih mari daripada zat hasil bumi juga. Sebab kita makan minum kita tu menjadi benih. Sama ada laki-laki atau perempuan. Makanan itu pula sama ada daripada tumbuhan atau binatang. Kita makan dua perkara je. Sama ada makan ni tu tumbuhan ataupun binatang. Kalau makan tumbuhan mari bumi.
Kalau makan lembu, makan daging lembu, lembu makan rupuk, rupuk mari bumi. Kira kok mana? Tak lepas pada bumi belaka. Makan ayam, makan burung hok duduk di atas ni. Burung makan tumbuh-tumbuhan juga. Pas tumbuhan makan, tumbuhan mari mana? Tumbuhan duduk bumi. Jadi betul lah kalau Tuhan kata, kita ni kok mana? Mari daripada bumi. Apabila mati manusia dikebumikan ke dalam tanah, kembali seperti kejadian asal. Kemudian manusia akan dibangkitkan daripada kubur. Tulang belulang yang berselera akan terkumpul dan tersusun semula menjadi satu jasad. Ini kuasa Tuhan. Bila orang mati tu hacul lebu, tak tahu mana rambut, mana tulang, mana gigi, mana daging, mana. Tapi tidak jadi masalah. Kalau Tuhan nak takut balik, itu melalui kuasa dia. Ingat ada dalam Quran dulu, bila Nabi Ibrahim, dia tanya, cuba royak lagu mana boleh membangkitkan semula. Tapi Tuhan tanya, adakah kamu rasa ragu? Tak, kata Nabi Ibrahim. Aku tanya ni kerana aku nak menenangkan hati aku. Ingat ada cerita tu. Tuhan suruh ambil 4 ekor burung. Dia ambil 4 ekor burung, kerak, gau. Teruk situ. Lepas tu dia suruh pergi tabur 4 butir bukit. Jadi Nabi Ibrahim letak atas bukit ni. Kemudian dia suruh seru. Bila suruh balik, 4 ekor burung tu terbang mari bercatuh. Takut depan. Bunyi loceng, tak ada baca ayat tu. Lalu dikembalikan ruh atau nyawa ke dalam jasad tersebut untuk memulakan hidup yang baru. Sebab burung tadilah. Bila Nabi Ibrahim panggil itu takut balik. Jadi Tuhan sebut situ, itulah caranya. Kuasa Allah boleh mencantumkan balik walaupun orang itu mati, jasad dia hacul lebu, terbakar, kata kena bom, maka tidak jadi masalah. Tuhan nak cantumkan balik jasad itu kepada ruh. Ini untuk kita baca minggu depan. Wallahu a'lam.